أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini seperti mana yang saya telah war-warkan pada semalam lagi sebenarnya, dan telah saya nyatakan juga pada petang ini pada malam ini, saya akan membuatkan sedikit preview kitab Manhalus Safi sebagai sedikit saja sebagai mukaddimah sebelum kita masuk pada kitab kita Fatih Faridah dan juga kitab Kashful Ghaibiyah, dan ia merupakan satu perbincangan yang eksklusif, sebabnya kitab Manhalus Safi ini ialah berkaitan tentang akidah para awliya ataupun akidah para ahli arifin, orang-orang yang arif billah. Akidahnya tercatat ataupun tersebut dalam kitab Manhalus Safi. Jadi saya tidak akan, maksudnya saya tak berapa nak berani nak bacakan secara umum, tetapi seperti mana saya dah lihat bahawasanya Abang Ayub dah telah meng-create ataupun membuat satu grup baru namanya grup Manhalus Safi. Jadi mereka yang berminat boleh terus memberitahu pada Abang Ayub supaya dimasukkan dalam grup tersebut. Dan kitab Manhalus Safi ini kita akan bacakan dalam tempoh dalam paling banyak lah mungkin 2 kali seminggu. Dan ianya adalah selepas daripada kita bacakan kitab Kashful Ghaibiyah. Sebab perbahasan kitab ini meliputi daripada segala perbahasan ilmu tasawuf dan juga ilmu akidah terutamanya. Jadi untuk menghalusi daripada apa yang dipelajari daripada kitab daripada akidah, maka dibahaskan di dalam kitab Manhalus Safi. Nanti kita boleh tengok kaitan di antara kedua-dua ilmu ini. Dan juga seperti mana yang saya maklumkan sebelum ini, kitab ini kenapa saya tak berani nak baca kepada umum, sebab pertama kata guru saya, Ustaz Syarifuddin. Ustaz Syarifuddin ni dia anak kepada Tuan Guru Haji Abdul Rahman. Anak kepada Tuan Guru Haji Abdul Rahman. Tuan Guru Haji Abdul Rahman tu ialah murid kepada Tok Syafi'i Kedah. Tok Syafi'i Kedah yang tersohor itulah. Orang kenal Tok Syafi'i Kedah ni ialah antara ulama sufi yang berada di Makkahul Mukarramah tapi asalnya orang Kedah. Dia ni ialah murid kepada Ismail Nawab. Ismail Nawab murid kepada Ibrahim Rashid. Ibrahim Rashid ialah murid kepada Sidi Ahmad Idris. Itu silsilah daripada kitab ini yang saya dapat ni lah. Tetapi pada asalnya kitab yang saya dapat secara asalnya daripada Ustaz Syarifuddin tu ialah kitab yang tulis tangan. Tetapi yang ada pada saya di sini ni, saya ada yang telah dipotostat lah. Saya potostat lama dah kitab ni. Bila saya rasa lupa, saya baca lah. Tadi saya malam ni sebagai preview supaya kita dapat sedikit gambaran mengenai kitab Manhalus Safi. Jadi saya akan bacakan sedikit mukaddimah supaya kita semua dapat manfaat. Kalau ada yang dah ada kitab tu boleh terus tengok lah.
Terus tengok dan terus boleh buat catatan. Okey. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain. Amin 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 ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah Tuhan yang amat murah bagi segala hamba-Nya, lagi amat kasih sayang bagi segala hamba-Nya yang mukminin. Jadi Bismillahirrahmanirrahim ni saya tak perlu urap panjang lah, sebab dia sudah maklum. Sebab Bismillahirrahmanirrahim ni kalau kita nak bahas mengikut ilmu tasawuf, mengikut ilmu akidah, mengikut ilmu fiqh, mengikut ilmu pelbagai perbahasan yang kita boleh bawa. Contoh saya sebutkan antaranya yang dibahaskan oleh para ulama sufi. Kenapakah Bismillahirrahmanirrahim? Di dalam kalimah ini Bismillahirrahmanirrahim, tetapi di dalam surah Al-Alaq Allah Ta'ala menyatakan Iqra' bismi rabbikal. Bismi rabbika. Kenapa dalam surah Al-Alaq dinyatakan dengan bismi rabbika, tetapi dalam surah An-Namli innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Di sini saja sudah membawakan kepada perbicaraan yang mendalam. Perbicaraan yang mendalam, tetapi saya letakkan pada bahagian tepi supaya nak maklumkan kepada kita bahawasanya Bismillahirrahmanirrahim ni macam-macam orang boleh bahas. Atas minat orang. Kalau orang yang minat nahwu, maka dibahas dan mengikut nahwu. Kalau orang yang minat balaghah, minat keindahan bahasa, maka boleh Bismillahirrahmanirrahim akan dibahaskan dengan keindahan bahasa. Kalau orang minat fiqh, dibahaskan dengan fiqh. Ada orang minat akidah, yang mana dia minat ngaji akidah tauhid, maka dibahasnya mengikut tauhid. Kalau orang minat bidah hikmah, maka boleh juga dibahaskan mengikut hikmah. Jadi Bismillahirrahmanirrahim ni macam-macam perbahasan. Tetapi cukuplah kita nyatakan bahawasanya apa yang telah dibawa oleh Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, bahawasanya Bismillahirrahmanirrahim itu ialah salah satu ayat daripada surah Al-Fatihah dan ianya perlu dijaharkan, perlu dibaca dengan terang. Jadi kalau orang mengaji ilmu tasawuf, dia akan faham kenapakah Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala menyatakan dengan demikian rupa. Sebab tadilah perbahasan daripada Bismillahirrahmanirrahim membawakan kepada bagaimanakah Imam Syafi'i memilih bahawasanya Bismillahirrahmanirrahim itu salah satu ayat dan juga perlu dijaharkan di dalam sembahyang. Dia tak sama dengan mazhab lain. Mazhab lain ada yang sir, ada yang tak payah baca. Jadi di sinilah kita lihat keistimewaan ilmu yang ada pada imam kita Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Hak ni memang perbahasannya terlalu dalam. Jadi saya letakkan di bahagian tepi, saya nak buka dahulu seluas-luasnya pemikiran kita pada hari ini. Sebab saya dah dengar dah. Ada orang kata baca bismillah tu dengan perlahan. Ada tak baca bismillah langsung pun ada. Tak apa, boleh belaka. Semua boleh. Sebab selagi mana di dalam mazhab ahli sunnah wal jamaah yang 4 itu kita terima belaka, sah belaka. Tetapi satu kelebihan yang ada pada Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ini bukan saja dia mengaji mazhab tu dia sendiri saja. Dia pernah belajar dengan anak murid kepada Imam Abu Hanifah, iaitu bernama Muhammad bin Hasan Al-Syaibani. Pertama. Yang kedua, dia juga pernah belajar dengan Imam Malik bin Anas, pengasas kepada mazhab Maliki.
Jadi kalau kita ikut ke apa-apa yang dibawa di dalam mazhab Maliki dan Hanbali itu, semuanya Hanafi itu telah diketahui oleh Imam Syafi'i. Tetapi kenapa Imam Syafi'i memilih bahawasanya banyak perkara yang mana kita tengok berbeza di antara mazhab-mazhab lain. Nah, walaupun pada asalnya dia mengaji dengan imam yang sama, imam yang sama, Imam Malik, Imam Abu Hanifah. Tetapi kenapa Imam Syafi'i memilih pendapat dan juga ijtihad yang berbeza sedikit? Inilah kita katakan bahawasanya kalau orang menyelusuri bidang fiqh, disusuri, dilihat dengan hadis, dengan Quran, dan disusuli juga dengan kasyaf, dengan bidang yang saya sebut belum ni, maka kita akan lihatlah bagaimanakah pemilihan Imam Syafi'i, pendapat Imam Syafi'i itu begini. Macam saya katalah, kenapa baca bismillah dengan kuat dan lain-lain. Ini semua yang merupakan rahsia-rahsia yang mana ada di dalam syariat. Sebab itulah yang penting sekali ialah apa jua yang diguna pakai oleh imam-imam dahulu mempunyai rahsia dan hikmat. Kalau kita kaji dan juga diberikan pembukaan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita akan nampaklah bahawasanya jalan itu jalan yang penuh dengan kebahagiaan. Bahagia. Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa baca dengan kuat? Lepas tu kenapa Imam Syafi'i memilih untuk membaca doa kunut semasa sembahyang subuh? Ini berbeza dengan Imam Abu Hanifah. Jadi kita tengok, kita boleh, bila kita dah duduk dalam bidang ni, kita dan juga diberi pembukaan dengan dididik dan diasuh oleh guru yang mursyid. Penekanan utama ialah penekanannya ialah didikan guru yang mursyid lagi murabbi. Sebab itulah Sidi Abdul Wahab Asy-Sy'rani di dalam kitabnya Al-Mizanul Kubra, dia menyatakan semua rahsia-rahsia syariat itu akan terbuka jikalau mendapat pentarbiahan dan juga pengislahan daripada guru yang mursyid lagi murabbi. Ni kena jelas. Baik, itulah kalau kita lihat kenapakah Imam Syafi'i berbeza dengan pendapat imam-imam lain ada dalam setengah-setengah hal. Inilah ya. Tak apalah kita kata kita pada hari ini kita duduk dalam, kita ikut sajalah. Selagi mana Tuhan tak buka ke, tak apalah, kita ikut je lah. Sebab itu antara jalan yang diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi faham kat tu dulu. Fahamlah kita, itulah antara kelebihan yang ada dalam bagi setiap imam bagi mazhab 4. Semua ada kelebihan masing-masing. Okey? Rabbi yassir ya Karim. Ya Allah, mudahkanlah wahai Tuhan yang maha pemurah lah. Karim ni pemurah, lebih kurang pemurah lah. Orang yang mana kalau kita sebut kalau Karim ni orang yang tak kedeku. Gitulah. Alhamdulillah. Okay. Terus, Alhamdulillah huwal awwalul ladzi laysa qablahu syai'. Segala puji bagi Allah, dialah Tuhan yang permulaan, yang tiada mendahului akan dia oleh sesuatu. Hak ni jelas bila permulaan kepada mukaddimah kitab ni. Kalau orang baca ke depan ada, ni mesti bab akidah bagi orang-orang sufi. Sebab pertamanya ialah dibawanya hadis Nabi tu berkaitan dengan wal awwal yang permulaan yang tidak didahului oleh suatu. Hak ni pergi pada dua cabang. Cabang akidah, yang kedua cabang ilmu hakikat. Cabang. Sebenarnya
bukan ilmu baru, ilmu hakikat ni. Hakikat ni ialah pemahaman ataupun tahqiqus syai'. Pemahaman terhadap sesuatu perkara tu nama hakikat. Jadi sebenarnya ilmu tiga je. Perbahasannya ilmu tiga. Ilmu akidah, ilmu fiqh dan juga ilmu tasawuf. Setiap daripada pemahaman itu, dan setiap pada pemahaman itu, maka dinamakan sebagai hakikat. Itu yang namanya ilmu hakikat. Bukan ilmu hakikat ni ilmu baru. Orang duk jelau, duk faham ilmu hakikat ni ilmu baru. Mana ada ilmu namanya ilmu hakikat tu ilmu yang baru. Ilmu akidah, ilmu fiqh dan ilmu tasawuf. Maka setiap daripada penjelasan dan pemahaman bagi setiap disiplin ilmu itu, maka dinyatakan sebagai hakikat. Contohnya hakikat semaya, hakikat tauhid. Begitu je. Bukan kata ada benda yang baru, ilmu hakikat, kena mengaji khusus. Tak. Cuma sekarang ni dijadikan sebagai ilmu yang khusus kemungkinan lah bagi saya lah. Bagi saya mungkin nak bawa takut-takut kalau macam saya sendiri pun takut-takut. Orang yang belajar ilmu ini, pertama, dia kalau tak cukup ilmu asas, dia akan jadi salah faham. Sebagai contoh. Orang Tok Guru dulu kata, bagi mereka yang sudah yakin, maka tidak lagi perlu tidak lagi susah nak sembahyang. Tak susah lagi nak sembahyang. Jadi kalau orang yang mana salah faham, yang mana basic akidahnya tak ada, ataupun basic syariatnya kurang, maka dia kata kita kena kejar yakin. Bila kita kaya yakin dengan Allah, maka tak susah lagi, tak payah lagi nak semayangnya. Jadi dia faham tak payah semayang bila kita yakin pada Allah. Ni yang saya takut sebab apa? Sebab kalaulah dasar syariatnya tidak mantap, maka akan membawa kepada fitnah kepada umat. Sebab itulah saya kitab ni kita tak akan letakkan di dalam grup yang umum. Kita letak yang grup benar-benar orang yang sudah boleh faham dalam masalah akidah, masalah fiqh dan lain-lain. Sebab perbahasannya ialah perbahasan yang mana di luar daripada kebiasaan. Bukan luar biasa lah, tapi sememangnya luar biasa, betul-betul luar biasa. Sebab kata Tok Guru saya, Ustaz Syarifuddin kata, Allah yarham, ayah dia kata salah baca kitab ini Manhalus Safi. Dia tak ada lain kecuali kufur. Salah faham sikit dia kena kufur. Jadi sebab itulah saya terlalu beringat dan menjaga perkara ini supaya nanti tidak jadi fitnah. Jadi sebab itulah kalau betul-betul yang berminat nanti berhubung dengan admin kita Abi Ayub. Nanti kita akan arrangekan masa-masa tertentu lah. Tapi syaratnya kita kena ada lah. Saya kitab tu masalah ni. Kitab tu masalah. Jadi bolehlah cari mana-mana Facebook pun cari type kitab Manhalus Safi. Nanti kita boleh baca dan kita boleh bersedikit sebenarnya kita boleh buat ta'liq. Ta'liq itu buat nota kaki lah. Okay. Jadi dalam Alhamdulillahilladzi huwal awwalul ladzi la saqablahu syai' ini dia dibahaskan kepada dua perkara. Pertama ialah akidah itu sendiri, yang kedua ialah tasawuf. Bagaimana tasawuf melihat kepada mukaddimah ini. Dan mukaddimah ini bila kita baca, kita lihat sekali, tak ada benda lain dah yang nak menceritakan bahawasanya Allah tu ialah Tuhan yang tidak ada permulaan baginya. Itu dalam masalah qidam sifat 20. Tetapi bagi mereka yang mungkin belajar mengaji akan tauhid, dipanggil tauhidul akabir. Tauhid para ulama yang aulia. Maka mereka kata bahawasanya ini merupakan perbahasan kepada martabat 7. Di situ je lah. Sebab tu namanya tauhidul akabir. Dia tauhid ada dua jenis. Tauhidul burhani, tauhid yang mana disandarkan kepada dalil. Ada dalil-dalil.
Contohnya dalil bagi kidam Allah Ta'ala sekalian makhluk ini. Itu. Yang kedua, tauhid irfani. Tauhid yang bangsanya ma'rifat. Seperti beginilah. Jadi kitab ini dia merupakan kitab tauhid. Supaya nanti di akhir orang mengaji kitab ni, di akhir orang mengaji kitab ni, ialah orang yang benar-benar bertauhidkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu akhir kepada objektif kitab ni. Bukan kata ngaji kitab ni akhir sekali jadi tok wali. Tak, bukan jadi tok wali. Tok wali itu anugerah Allah Ta'ala. Akhir daripada kitab ini ialah orang yang benar-benar mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang selayaknya. Sebab malah kita tengok dah kitab Muniyatul Musalli, maka kita lihat bahawasanya dia akan menjurus kepada al-jannatul ajilah, syurga yang mana cepat, iaitu syurga dunia. Dunia lagi dah merasai kenikmatan, bermukalamah, bermusyahadah, apa lagi, bermunajat dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab tu orang yang mana yang semayanya tidak dijaga, semayanya tidak upgrade ilmu semayanya, hanya duk guna ilmu semaya dulu-dulu saja. Tidak ada nak upgrade dengan ilmu, dengan mengaji Muniyatul Musalli bagi contoh, bagi contoh lah. Banyak lagi kitab-kitab lain. Cuma bagi contohnya Muniyatul Musalli, maka alangkah ruginya dia. Sebab semaya ni ialah syurga yang dipercepatkan. Dalam semaya itu lagi lah. Kalau kita lihat sejarah orang dahulu, kenapa contohnya Sayyidina Ali karamallahu wajah ketika terkena panah di kakinya, maka dia kata, kamu tak boleh cabut anak panah ni kecuali aku semaya dulu. Kenapa perlu semayang? Kenapakah Sayyidina Osman bin Affan kita kata berjihad, bermujahadah, sembahyangnya 1 rakaat sekali khatam Al-Quran? Kenapa orang zaman dahulu terlalu menitik beratkan tentang sembahyang? Jadi antaranya di sini lah, sebab mereka sudah bertauhid. Tauhid yang hakiki. Bukan tauhid yang saya sebut pertama tu, ialah tauhid burhani. Tapi tauhid burhani itu asas. Jangan pula kata, saya nak tauhid yang irfan itu. Tauhid irfan ni jumpa lah. Takut tak sampai di akal. Jadi kena mula bawah dulu lah tauhid burhani. Ngaji dulu sifat 20. Sebab nanti ni perbahasan ni, alhamdulillah huwal awal, itu perbahasan kepada tidak ada yang lain, ialah persoalan kidam Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi insyaAllah itu preview. Benar kita tengok. Baru dulu. Hanya sampai pada alhamdulillah saja perbahasannya sudah panjang. Sebab saya kena menjelaskan setiap isi dan juga kalimah yang ada dalam setiap kitab ini, supaya nanti supaya kita jelas kenapakah kitab ini tidak boleh dibaca secara umum, takut nanti ada salah faham. Kita berhenti di situ, kita masuk kita tu preview lah, preview nanti kalau dah ada semua, dah cukup Abang Ayub kata dah okey semua, baru kita akan buka lah. Kita akan buka. Ataupun kalau yang berminat mungkin saya akan scan kalau tak ada kitab, kita scan kitab ni, tu saya post, tu yang mana nak print ke nak apa ke terpulai lah. Sebab mungkin kitab ni payah juga nak cari sebenarnya. Dengan saya ni ada lah yang betulnya Rumi. Jadi saya scan, kita letak dalam ni. Jadi hari ni contoh saya ni, saya nak bacakan masa bab ini. Jadi tuan-tuan buka terus, kita boleh mengaji insya-Allah. Okey. Wallahu alam. Kita berpindah kepada kitab kita, kitab Fatih Faridatul Faraid. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain. Amin 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 ya rabbal alamin. Okey. Dalil
Dalil Tuhan bersifat dan sifat kesempurnaan. Itu dah tadi. Okey. Kita pergi pada wujud. Wujud. Wujud itu ialah sifat yang subutiyah. Sifat yang subutiyah maksudnya sifat yang tetap pada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah para ulama tauhid berkhilaf. Adakah wujud itu adalah sifat ataupun wujud itu sebenar-benarnya zat? Hak ni lah hak dibahaskan oleh para ulama kerana kasyaf mereka itu berbeza-beza. Ini saya nak maklumkan, orang hak dulu dia mengaji sifat 20. Kalau benar dengan guru yang mursyid, guru akan kata bahawasanya dalam kasyaf ni, setiap para wali ni tak sama, masing-masing tak sama. Ada orang yang melihat wujud ini ialah zat. Ada orang yang melihat wujud itu adalah sifat. Kita tengok, semuanya itu dinyatakan, diberikan kepada setiap hambanya yang soleh. Jadi sebab itulah kita lihat kenapa terlalu banyak khilaf di dalam masalah wujud. Sebab wujud itu ialah perbahasannya kerana terdapatnya pelbagai khilaf. Sebab itulah orang kata sifat nafsiyah. Yang dimaksudkan dengan nafsiyah ialah, contoh ibarat yang mudah lah Tok Guru cerita. Sifat nafsiyah ni ialah satu sifat. Umpamanya ialah manis pada gula, pedas pada lada contohnya. Jadi, mereka yang benar-benar nak mengetahui masalah wujud ini, masalah wujud, dia perlu merasai sendiri apakah yang dinyatakan sebagai wujud. Maka di situlah diperlunya kepada syariat itu. Syariat itu fiqh lah. Fiqh itu supaya nanti bila diuli dan dilatih, maka Allah akan membukakan hijab, maka dinyatalah baginya apakah yang dinyatakan dengan wujud. Sebagai contoh, wujud tu bagaimana. Tu yang dulu kata takhalli, tahalli, tajalli. Bila dah takhalli, mula-mula takhalli dulu, lepas tu bila dah takhalli, cuci diri, lepas tu hiaskan diri dengan sifat yang baik, dan akhirnya akan mendapat tajalli. Jadi inilah maksudnya kenapa orang dulu ada berbeza antara wujud itu sifat ke ataupun zat. Itu contohlah. Jadi kita nak tengoklah kesemua ilmu itu berkait rapat belakang. Atas diri zat. Okey. Yang menunjuk atas diri zat tiada ia lebih lain atas zat. Dia tidak lain daripada zat. Itu yang jadi kenapa ada sebahagian ulama kata ianya wujud itu adalah sifat. Ada yang kata ia adalah zat. Sebab kasyaf tadilah yang membezakan antara mereka kerana kasyaf. Kenapa yang membezakan antara Imam Syafi'i, Maliki, Hambali dan juga Hanafi itu membezakan di antara mereka? Kerana pengambilan hukum daripada dalil syarak. Ada orang nampak begitu, ada orang nampak begini. Contoh masalah mudah lah. Selama mana bayi yang berada dalam kandungan? Ada yang 3 tahun, ada yang 9 bulan. Sebab apa? Sebab pengalaman itu tidak sama. Sebab itulah kita tak boleh kata, saya betul, orang salah berlaku. Tak boleh. Kecuali Quran dan hadis je. Dari sudut pemahaman lain, pemahaman pula lain pula. Sebab itulah bila orang belajar usul fiqh, maka dia kata ada qat'iyatus subut, ada zanniyatud dilalah. Ada yang bentuknya subut, qat'i, tak boleh nak berubah dah. Contohnya Tuhan kata qul huwallahu ahad, tak berubah dah lah sampai bila-bila pun. Tetapi ada yang mana dalil, ada orang faham begini, orang ni faham begini. Contohnya masalah salasata quru.
3 kali. Bagi mereka yang perempuan yang diceraikan oleh suaminya cerai hidup, maka mereka perlu yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru. Quru di situ difahami pada satu oleh mazhab Hanafi, dia memahamkan bahawasanya 3 kali haid. Manakala Imam Syafi'i kata 3 kali suci. Kerana pemahaman dan juga pengalaman bahasa itu tidak sama. Imam Abu Hanifah dia lahir di mana? Dia lahir di Iraq. Maka bahasa yang dipakai ialah biasa orang Arab guna ialah bahasa Iraq. Contohlah. Manakala Imam Syafi'i ini dia lahir di Gaza tetapi banyak membesarnya di mana? Di Mekah. Jadi orang Hijaz menggunakan quru' tu begitu. Suci. Itu satu contoh. Sebab itulah bagi mereka yang nak jadi mujtahid bukan satu yang mudah. Kita nak bahas quru' pun berjela-jela, susah sana susah. Tak payah pergi jauh lah. Kenapa dalam surah Al-Ikhlas Allah menyatakan dengan qul huwallahu ahad. Ahad. Tetapi dalam ayat lain Tuhan gunakan kataan wahid. Wa ilahukum ilahu wahidul la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Kenapa guna wahid? Kenapa keluar Allahu ahad? Apa beza tu pun peningnya. Belum lagi masalah lain. Sebab itulah kita ni hak ilmu kita kecil-kecil sikit-sikit ni padai dah ikut orang lah. Ikut orang lama-lama lah sebab mereka lebih lama pengalaman mereka di dalam bidang ilmu. Itu contohlah sebagai contoh. Jadi sebut itu baru nak cerita hal dengan wujud dengan zat. Belum lagi kata Imam Ar-Razi hal. Dia merupakan hal. Aku nampak dia hal je. Jadi sebenarnya mereka ni siapa? Mereka ni sudah dibukakan hijab. Nampak belakang dah. Orang ni nampak begini. Orang ni nampak ainul mawjud. Imam Abdul Hasan Syari kata wujud itu ialah ainul mawjud. Zat lah. Ini macam-macam. Sebenarnya kita kata dalam perbahasan ini benarnya satu yang menarik. Kalau kita sudah masuk dalam bidang yang lain maka kita nampak ianya suatu yang menarik lah. Okay. Bagi lagi. Dan memada akan mukallaf bahawa mengetahui bahawa Allah itu mawjud yang ada sebagai yang tiada nampak pada akal tak adanya. Cukup gitulah. Tak payahlah kita nak bahas panjang-panjang. Benda yang ghamid, benda yang umum, benda yang mubham, yang tak boleh nak, benda yang terlalu berteka-teki. Ibarat begitulah. Tak payahlah. Dalam masalah akidah ni perlu yakin ya. Jadi nak sampai pada yakin itulah. Jadi tak perlu kepada perbahasan yang panjang-panjang. Kata Habib Abdullah Al-Haddad kata, jangan sekali-kali kita terlalu sampai mendalami terlampau-lampau lah dalam masalah ilmu kalam ni, ilmu gini. Takut nanti, benarnya takut nanti kita asyik jadi lupa kita tuntutan benarnya. Tuntutan sebenarnya ialah beribadat kepada Allah Ta'ala. Tiba-tiba kita terlalu asyik dengan ilmu begini, maka kita lupa akan Allah Ta'ala. Lupa nak beribadat sebenar-benarnya pada Allah. Jadi sebab itulah ulama' tidak menggalakkan. Ada yang kata haram, ada yang kata tidak boleh. Jadi macam-macam lah. Tapi kecuali lah kita ni dah okey semua, ilmu pun dah mantap dan lain-lain. Jadi sekadar nak baca, sekadar nak ambil maklum tu boleh lah. Jadi kalau sekadar nak belajar, mula nak belajar begitu, tidak berapa digalakkan ya. Jadi lagi dan tidak wajib atas mukallaf mengetahui bahawa wujud itu ain zatnya. Ni lah. Atau lain daripada zatnya kerana ia setengah daripada yang payah pada ilmu ini. Jadi benda yang terlalu payah lah. Jadi saya pun tak berapa nak galakkan begini. Sebab benda ni benda kasyaf. Benda yang kasyaf. Jadi setiap orang tak sama. Antara Nabi Musa dengan Nabi Allah Khidir pun tak sama. Antara perkara yang dilihat. Benda pasal perahu ke, pasal budak kecil ke, dan lain-lain.
Itu sebagai contoh. Sebab itulah ya, Nabi Muhammad SAW itu ialah penghimpun bagi ilmu orang-orang terdahulu dan orang-orang yang akan datang. Jami' ulumul awwalin wal akhirin. Jadi kita berhenti kat tu dulu. Dalil ada Allah Ta'ala ialah makhluk ini, langit dan bumi. Hak ni kita nak fokus, nak bawa pada tauhid burhani. Tauhid burhani, tauhid yang bentuknya dalil. InsyaAllah kita akan sambung pada esok Faridah, esok Musalli. Lusa lah, lusa insyaAllah. Ya. Kita masuk pada kitab kita seterusnya. Iaitu kitab Kashful Ghaibiyah. Mana kita ni? Sini. Okey. Seperti hikayat adalah pada zaman dahulu Malikil Maut. Qala al-musannifur rahimahullahu ta'ala. Menzahirkan dirinya kepada segala manusia, datang ia kepada Nabi Allah Sulaiman. Maka ditilik ia akan seorang lelaki-lelaki yang muda ada di sisi Nabi Allah Sulaiman itu. Maka laki-laki yang muda itu pun gementarlah kerana takut ia daripadanya. Takut. Tengok malaikat maut takut. Jadi gementar. Maka tak kala gaib Malikul Maut itu daripada Nabi Allah Sulaiman, maka laki-laki yang muda itu pun datang sembah pada Nabi Allah Sulaiman. Memang mengadaklah. Demikian bunyinya, ya Nabi Allah, bahawa hamba hendak pergi ke benua Cina. Maka hendaklah Tuhan titahkan angin menghantarkan hamba. Jadi sebab takut nangat tengok Malikul Maut ni, jadi dia minta dengan Nabi Allah Sulaiman nak pergi ke negara Cina. Ada satu riwayat kata pergi ke negara India. Jadi di sini ada khilaf. Negara mana hak pergi. Dalam kitab ni kata negara Cina. Tetapi ada kitab yang lain mengatakan pergi ke benua India. Maka hendaklah Tuhan titahkan angin menghantarkan hamba. Maka Nabi Allah Sulaiman pun menyuruhkan angin menghantar akan dia ke benua Cina. Atalah. Setelah itu maka Malikul Maut pun datang pula pada Nabi Allah Sulaiman. Maka kata Nabi Allah Sulaiman akan dia, Malikul Maut, apalah engkau niat pada orang muda itu? Ada apa dengan orang muda tu? Maka sahut Malikul Maut, ya Nabi Allah, bahawa hamba dititahkan Allah Ta'ala mengambil nyawa orang yang muda itu pada hari ini. Hari ini kena ambil nyawa dia. Di benua Cina. Duduk dengan Nabi Allah Sulaiman tu mungkin di Palestin sana tu. Tapi sebenarnya nak ambilnya di negara Cina. Pada tulis pada catatannya negara Cina. Tapi dia gidah. Dia nak ingatkan ambil situ. Tak. Maka hamba lihat akan dia ada di sisi Tuhan hamba, maka jadi hairanlah hamba daripada pekerjaan demikian itu. Peliklah. Apa duduk sini lagi? Maka dikhabar Nabi Allah Sulaiman akan kisah orang muda itu minta hantarkan dirinya dengan angin ke benua Cina. Maka kata Malikul Maut, ya Nabi Allah, bahawa sungguhnya pada hari ini hamba mengambil nyawanya di benua Cina. Tepatlah. Jadi cerita itu ialah skrip tu semua telah diatur. Yang kita kalau nanti dalam bab qada dan qadar tu kita akan belajar bab qada mubram dengan qada muallaq. Tu. Jadi yang mubram ni ialah di mana? Berlakunya di negara Cina. Tu yang mubramnya, tapi yang berlaku tu daripada sini ke sini ke sini. Itu semua ialah dalam dalam kata skrip dia begitu. Dalam skrip dia begitu. Nak pergi daripada sana. Tengok-tengok, kenapa ada di Palestin? Tapi sebenarnya dia Cina. Tengok orang yang sama. Kenapa di sini? Rupanya itulah perjalanannya.
Kata setengah ulama adalah pada malakul maut tu beberapa rakyatnya mereka itulah yang mengambil nyawa segala manusia. Jadi ada malaikat-malaikat lain lah sebenarnya. Tetapi itu bahagian ulama. Ada setengah ulama kata tak, malaikat maut berlaku. Kata setengah ulama bahawa sesungguhnya Allah Ta'ala jua yang mengambil nyawa sekalian makhluk. Adapun mati itu disandarkan kepada malaikat maut akan sebab jua seperti disandarkan bunuh itu pada yang membunuh dan disandarkan mati itu pada sakit. Seperti firman Allah Ta'ala, Allah yatawaffal anfus hina mautiha. Artinya Allah Ta'ala jualah yang mematikan segala nyawa pada ketika matinya. Jadi bab ini ialah bab yang mana terlalu dalam. Perbicaraan ini kalaulah nanti, kalaulah kita berkesempatan nanti, kita akan bicarakan dalam kitab Manhalus Safi. Sebab apa? Sebab nak bagi jelas daripada kenapakah kata-kata para ulama dia kata sebenarnya yang mematikan manusia itu ialah Allah. Cuma disandarkan kepada Malikul Maut. Itu nanti kita kalau ada masa nanti insya-Allah kita bahaskan dalam kitab Al-Manhalus Safi. Yang saya tak nak ceritalah di sini. Sebab dia mengambil masa yang panjang jugalah. Okey. Okey. Terusnya. Hikayat bahawa ada seorang laki-laki senantiasa ia membaca doa Allahumma ghfirli wa malikis syamsi. Artinya, ya Allah, ya Tuhanku, ampunkanlah aku olehmu akan daku dan akan malaikat yang mengawali matahari. Dia doa begitu. Maka malaikat yang mengawali itu pun minta izin akan hadrat Allah Ta'ala turun mengunjungi laki-laki itu. Maka dianugerahkan Allah Ta'ala izin ia. Tuhan bagi izin lah. Anugerah ni maksudnya ala istilah bahasa kita kat berilah. Tetapi sebab disandarkan perkataan ini kepada raja, apatah lagi Allah Ta'ala itu ialah Malikul Mulki. Raja bagi segala raja. Malikul Muluk. Maka disandarkan ia kataan anugerah. Ia pergi mengunjung pada laki-laki itu. Maka tak kala datanglah ia padanya, maka kata malaikat itu akan dia, hei hamba Allah, apa hajatmu? Apa hajatmu? Engkau sentiasa minta doa akan aku. Kenapa mu sentiasa doa Allah maghfirli wa malikis syamsi? Apa meminta menjaga matahari ni? Maka sahut laki-laki itu bahawa hajatku padamu itu bahawa engkau bawa akan aku pada tempat kediaman dan aku berkehendak tiada kepada Malikul Maut. Tak silah aku ni. Tak nak nanti berkehendak tanya pada Malikul Maut manakala masa ajalku mati. Nak tanyalah. Nak tanya kepada Malikul Maut kalau boleh. Kata yang empunya cerita, maka dibawanya oleh malaikat itu, malak itu malaikat lah, akan dia dan dudukkan dia ia di sisi matahari, duduk tepi matahari. Kemudian daripada itu ia pun pergilah kepada Malikul Maut, maka diceritakannya akan dia bahawa ada seorang laki-laki sentiasa ia minta doa ia akan daku pada tiap-tiap sudah sembahyang. Maka disuruhnya hamba bertanya pada Tuhan hamba manakala ajalnya ia mati. Bila dia nak mati supaya ia bersedia bagi kematiannya. Kemudian Malikul Maut pun menilik kepada Lauh Mahfuz serta katanya akan malaikat yang bertanya itu, inilah perintah Tuhan bahawasanya tiada ia mati melainkan hingga duduk ia pada tempat kedudukanmu di sisi matahari. Kalau ikut ke duduk tepi matahari itu dia mati. Maka ia mati sekarang, maka sekarang telah mati ia yang menyuruh kepada kamu itu, tetapi tiada mengetahui ia akan halnya. Dia tak tahu pun. Dia duduk di matahari itu ni mati dah. Adapun segala binatang adalah tersebut pada riwayat hadis yang sungguhnya Nabi alaihissalam bersabda ia bahawa ajal sekalian binatang itu pada zikir, maka apabila dititahkan segala binatang zikrullah maka hidup ia, dan jika lupa ia akan zikrullah maka mati ia, dan tiada adalah
Malikul Maut mengambil nyawa akan setelah mereka itu. Ni satu pendapat lah. Ada yang mengatakan bahawasanya mungkin ada sebuah hadis bahawa Nabi kata ya, ada kaitan di antara binatang dan juga zikir. Selagi mana dia berzikir, lagi itu dia hidup. Bila dia sudah tidak berzikir, maka dia sudah dekat dengan ajalnya. Itu ialah itu antara perkataan yang dinyatakan di sini. Tetapi pada awal tadi dikata semua yang bernyawa, tak kira lah siapa, maka semuanya akan diambil nyawanya oleh Malikul Maut. Itu ialah perkataan yang sahih lah, yang sahih. Ini mungkin ada qaul yang lain yang lain berkata bahawasanya sebenar-benarnya iaitu ada kaitannya dengan zikir. Okay. Al-babur rabi' fi ahwali malikil maut kaifa ya'khudhul arwah fa fi ba'di ahwal qabri. Ni ialah bermula bab yang keempat pada menyatakan ahwal malikil maut, betapa ia mengambil segala nyawa, dan pada menyatakan setengah daripada ahwal kubur. Cerita daripada ahwal kubur lah. Telah berkata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma pada tafsir ia akan ayat ini, iaitu qul yatawaffakum malakul maut alladhi wukila bikum, bahawasanya orang yang mukmin apabila hadirnya oleh mati, nescaya hadirlah akan dia akan malaikat dan menyerupa oleh mereka itu akan dia, maka memeliharakan dia oleh Allah dengan sebab hadir mereka itu daripada fitnah. Daripada ujian lah. Fitnah ni seperti mana yang saya maklumkan sebelum ni, kena bawa dengan maksud bahasa Arab lah. Jangan dibawa dengan maksud bahasa kita. Sebab kalau kita fitnah ni merujuk pada mengata hal orang di belakang lah. Jadi itu ialah kita. Yang dimaksudkan fitnah di sini ialah ujian. Ujian semasa fitnah, semasa sakaratul maut. Itu. Firman Allah Ta'ala, dan telah berkata para ulama, kata Atha ni ialah Atha bin Rabah. Ulama tafsir lah. Pada mentafsirkan firman Allah Ta'ala, lahumul bushra fil hayati dunya. Artinya, bagi segala orang yang mukmin itu kesukaan pada hidup di dunia. Bahawasanya yang demikian itu pada ketika kamu ketika hidup, ketika hendak mati, datang akan mereka itu oleh malaikat dengan rahmat Allah dan khabar kesukaan daripada Allah Ta'ala. Dan datang oleh malaikat itu akan seteru Allah dengan kasar. Dengan kasar. Kalau seteru tu dia mari dengan kasar. Kalau yang musuh-musuh Allah adalah. Dan marahnya telah berkata Zuhri. Zuhri ni kemungkinannya ialah Syihab Az-Zuhri. Syihab Az-Zuhri pada menafsirkan ayat itu, iaitu beberapa perkhabaran yang menyukakan oleh Allah dengan dia akan hambanya yang mukmin pada ketika hendak mati, dan makna inilah mengisyarat padanya firman Allah, wujuhun yawma idzin musfirah dhahikatum mustabsyirah. Artinya berapa muka pada ketika itu bercahaya-cahaya, lagi suka, lagi menyukakan. Atas salah satu daripada dua takwil pada waktu hendak mati. Dan adapun berlemah lembut dengan orang yang mukmin itu, maka datang ia akan dia atas rupa yang elok. Bagi orang yang mukmin, dia mari dengan rupa yang comel lah. Dan tersebut di dalam Ihya Ulumuddin bagi Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, dia kata cerita daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahawasanya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam adalah ia seorang laki-laki yang sangat cemuzu tak jelas ni. Saya tengok apa maksud, apa dia katakan di sini, tak jelas dia punya tulisan tu, macam ada sikit jatuh. Dan adalah baginya rumah yang ia berbuat ibadat di dalamnya
maka apabila keluar ia daripadanya, maka dikunci ia akan pintunya. Maka masuk ia pada satu hari, maka tiba-tiba seorang laki-laki dalam rumah itu maka berkata, Ibrahim, siapa yang memasuk ia akan dikau akan rumahku ini? Wallah, mungkin kemungkinan di situ yang sangat cemburu. La'ala sawab lah. La'ala sawab ialah cemburu. Sebab dia berkait dengan seorang lelaki yang masuk ke dalam rumah. Maka jawab ia baginya, telah memasuk akan daku akan dia oleh tuannya. Tuan rumah ni, masuk aku dalam ni. Maka telah berkata Ibrahim, akulah tuannya. Sebenar-benar akulah tuan rumah ini. Maka berkata ia baginya, telah memasuk akan daku oleh orang yang terlebih memiliki baginya daripada engkau. Hak memasukkan aku ke dalam rumah engkau ni bukannya mu, tapi orang yang sebenar-benarnya memiliki akan rumah ini. Maka berkata Ibrahim, siapa engkau? Daripada malaikat kah? Mu ni siapa, malaikat kah? Maka jawab ia, aku malikil maut. Aku malaikat maut lah. Maka telah berkata Ibrahim baginya, adakah kuasa engkau bahawa perlihat oleh engkau akan daku akan rupa yang engkau asal? Padanya akan ruh orang yang mukmin. Boleh tunjukkan rupa ketika menjumpa dengan orang mukmin. Maka jawab ia bahkan, maka berpaling olehmu daripada aku, paling muka sekejap. Maka berpaling ia daripadanya, maka tiba-tiba ia seorang muda yang laki-laki daripada baik mukanya dan elok kainnya dan baik baunya. Bau comel-comel, bakal rupa yang bau comel, pakaian yang comel. Maka berkata Ibrahim itu, ya malikil maut, jika tiada berjumpa orang mukmin itu pada ketika hendak mati melainkan rupa engkau inilah, nescaya memadalah ia. Cukuplah. Sebab dia kata cukup comel dah mukamu ni, lebih kurang begitulah. Bermula inilah halnya tiada menafikan masyakkah keluar bagi ruh itu pada ketika hela daripada tentera malikul maut itu. Ketika nak keluar ruh tu tak ada masalah lah. Nak keluar ruh hela tu keluar lah. Pada ketika keluar daripada tentera malikul maut itu. Dan beberapa tentera daripada ahli rahmah, jika adalah mayat itu daripada ahli kebajikan. Dan beberapa tentera malaikat azab jika ada ia daripada ahli kejahatan dan bersalahan ulama pada qadar mereka itu. Maka kata qil 4 orang. Kata 4 orang. Hak mari itu 4 orang. Dan kata qil 6 orang. 3 bagi ahli iman dan 3 ahli iman dan 3 bagi ahli kufar. Telah menyebut akan dia oleh Jamal. Jamal ni ialah Syekh Jamal di dalam hasyiahnya itu tafsir hasyiahnya. Jamal ni ialah hasyiah kepada tafsir Jalalain. Tafsir Jalalain. Dia sebab ada dua. Ada dua orang. Hak tafsir Jalalain ada dua orang yang masyhur dalam syarah kepada Jalalain. Pertama hasyiah ataupun syarah Sawi, As-Sawi. Yang kedua ialah Al-Jamal. Tafsir panggil tafsir Jamal lah. Atas tafsir telah berkata oleh Imam As-Suyuti dalam Shifa'us Sudur. Shifa'us Sudur ni ialah berkaitan kitab kecil berkaitan tentang dia lebih kurang dengan kitab At-Tazkirah bagi Imam Qurtubi. Ada seumpama begitu. Shifa'us Sudur telah mengeluar oleh Ibnu Abi Dunya. Ceritanya daripada Ibnu Abi Dunya daripada Ibrahim An-Nakhai telah berkata, ia telah sampailah akan kami bahawasanya orang mukmin itu dihadap akan dia pada ketika hendak matinya dengan bau-bauan daripada bau-bauan syurga.
maka diambil akan ruhnya, maka dijadikan ruhnya ke dalam kain sutera syurga, kemudian dipercik akan dia dengan demikian bau-bauan itu, dan dibungkus akan dia di dalam raihan, dalam bau wangi lah, bau raihan, bau kasturi. Kemudian dinaik akan dia oleh malaikat rahmat ke langit, dan tersebut di dalam hadis qaul bahawasanya turun malaikat atas mayat itu oleh 4 orang daripada malaikat. Satu malaikat menghilau akan rohnya daripada pihak hadapan yang ditarik daripada pihak hadapan yang kanan, dan satu malaikat menghilau ia akan dia daripada pihak hadapannya yang kiri. Dan satu malaikat yang menghilau ia akan dia pada pihak yang kanannya, dan satu malaikat yang menghilau ia daripada pihak kirinya. Telah menyebut dia akan dia oleh Imam Al-Ghazali berkata, ya, dan terkadang keberatan lidah mayat itu bermula malaikat itu menghilau oleh malaikat itu akan rohnya daripada segala tepi ruah anak jari, dan segala hujung jari dan nafas. Serta demikian itu terhila ia akan sebagai ila air daripada bejana. Jika ada dia, ia berbahagia. Dia macam masa roh tu keluar macam air keluar daripada bejana, daripada baldi. Lebih kurang begitulah. Berbahagialah ia, berbahagialah. Berkata ia, yakni Imam Ghazali, bermula mayat itu menyangka ia bahawa perutnya itu telah penuhlah ia akan duri. Rasa macam penuh perut dari duri. Dan merasalah ia bahawa nafasnya itu keluar ia daripada lubang jarum, dan adalah langitnya itu sungguhnya berkata ia atas bumi. Berkata ia atas bumi, dan ia picik antara keduanya. Picik itu maksudnya dan ia pijak antara keduanya. Maka apabila sampai ruh itu kepada hatinya, maka keluarlah lidahnya daripada berkata-kata. Bila sampai pada hati itu, maka lidah tu pun berkata-kata. Dan dihimpunkan nafas itu pada dadanya, macam bagaimana keadaan roh tu keluar pada dadanya. Kemudian pada demikian itu bersalah-salahan hal ehwal orang yang mati itu. Maka setengah daripada mereka itu orang yang ditikam akan dia oleh malaikat pada ketika itu dengan lembing yang masmumah. Lembing masmumah ni lembing yang macam beracung lah. Sungguhnya diderah akan dijirus, orang tanah panggil diruh. Orang kita ni jirus akan dia akan racung, taruh racung. Lebih kurang begitulah. Daripada api neraka, dan jadilah roh itu atas rupa manusia. Kemudian mengambil akan dia oleh malaikat Zabaniyah, dan inilah ahwal orang yang celaka dengan bersalah-salahan, orang yang ahli sa'adah, orang yang baik lain. Maka bermula kelakuan itu bersalah-salahan bersangatannya, dan tahqiqnya dengan diantibarkan seorang itu, dan telah mengeluar oleh Imam Ahmad dan Al-Bazzar, dan telah mengesah ia akan dia daripada Abu Hurairah daripada Nabi SAW bersabda, ia adalah malakul maut itu datang ia akan manusia pada hal zahirnya dengan nyata-nyatanya. Ada mari dengan nyata. Maka datang ia akan Musa AS, maka ditapak oleh Nabi Musa akan dia. Maka jadi buta sebelah matanya. Maka mengadu ia akan Tuhannya, maka berkata ia, ya Tuhanku, bermula hamba engkau Musa itu membuta ia akan mataku. Dan jika tiada kemuliaannya atas engkau, nascaya aku pecah atasnya. Firman Allah Ta'ala baginya, pergi olehmu pada hambaku Musa, maka kata olehmu baginya, maka hendaklah ia hantarkan tangannya atas kulit lembu. Maka baginya dengan tiap-tiap satu bulu yang meliputi tangannya itu setahun umurnya.
maka datang ia akan dia, maka berkata Musa itu baginya, apalah kemudian daripada ini, maka jawab mereka maut, iaitu kemudian pada itu mati jua. Berkata Nabi Musa, maka sekarang baiklah mati. Telah berkata orang yang meriwayatkan ini, maka mencium ia akan satu cium, maka diambilkan akan ruhnya. Orang kata berhenti kat tu. Sampai situ kita berhenti dahulu. Jadi Alhamdulillah selesai kita hari ini, kita 3 perkara. Pertama, preview kitab Manhalus Safi, sedikit pengenalan. Dan yang kedua ialah kita sempat membacakan sedikit daripada Fatih Faridah. Dan yang ketiga ialah kita sempat Alhamdulillah sempat menghabiskan sedikit separuh bab daripada kitab Kashful Ghaibiyah. Dan insya-Allah pada malam esok kita akan bertemu lagi biiznillah, dan kita akan seperti biasalah akan mempelajari daripada 2 buah kitab, iaitu kitab Fatih Munyatul Musalli dan juga Kashful Ghaibiyah. Manakala kitab Manhalus Safi itu nanti saya akan maklumkan kepada moderator kita, dan nanti kita akan letakkan dalam grup kita lah, dan grup tu sudah ada sebenarnya. Jadi mana-mana yang betul-betul lah yang ada basic dan lain-lain tu bolehlah maklumkan kepada Abang Ayub kita, insya-Allah. Jadi kita sudahi dulu majlis kita pada malam ini dengan membaca surah Wal Asri dan tasbih kafarah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jadi sekali lagi saya selupa, saya nak ucapkan terima kasihlah kepada ada hamba Allah yang sudi memberikan sedikit hibah kepada saya ni untuk kelancaran dakwah ni. Mudah-mudahan Allah sajalah yang dapat membalas budi baik mereka yang menyumbang. Mudah-mudahan ianya dapatlah saya gunakan untuk membeli kitab-kitab dan juga membeli apa-apa rujukan yang diperlukan untuk sepanjang kita ni mengajar, sepanjang saya mengajar lah. Jadi insya-Allah, mudah-mudahan juga dan juga sebenarnya saya ada dalam rangka nak menerbitkan dalam 2-3 buah kitab lagi. Insya-Allah pertamanya dalam proses nak cetak, iaitu namanya Allahu Akbar. Masa ni lupa pula, kitab wirid dan zikir yang saya susun mengikut waktu sembahyang. Waktu sembahyang, dan ianya merupakan zikir-zikir dan juga wirid-wirid yang diambil daripada beberapa buah kitab, contohnya Ihya Ulumuddin, dan juga beberapa buah zikir-zikir yang saya perolehi daripada beberapa orang habaib lah. Contohnya Ratib Haddad, Ratib Atas, dan beberapa wirid-wirid yang lain. Dan saya tak adalah nak letakkan semua. Ada setengah tu letakkan dengan Hizbul Bahri dan lain-lain. Sebab apa? Sebab mengikut syaratnya, kalau ulama-ulama dahulu nak amal Hizbul Bahri ni ada beberapa syarat. Jadi sebab itu saya tak letakkan dalamnya Hizbul Bahri. Cuma saya letakkan Hizbul Nawawi, saya letakkan sebab syarat dia tidak terlalu berat macam Hizbul Bahri. Jadi saya Hizbul Imam Nawawi mungkin saya letakkan, tapi Hizbul Bahri saya tak berani lah nak letak. Sebab kalau ikut pada petua guru-guru dahulu, sebagai contoh Baba Min Cahaya. Baba Min Cahaya ni bukan Cahaya, Baba Sensurak. Baba Sensurak ni dia ni tok guru saya lah. Jadi dia kata dia minta amalkan setiap kali lepas sembahyang. Jadi dan juga syarat dia berat juga. Jadi saya kata saya tak mampulah saya untuk amalan saya tu, mungkin boleh lah, tapi saya nak berkongsi tu saya tak berapa nak berani.
Tak apa sebab saya ni bukan ahlinya. Apa-apa seseorang tak ada dah. Jadi tu antara pertama lah, kitab yang pertama yang saya jangka terbitnya pada tahun hadapan lah. Sebab tahun ni dah ada 2-3 buah kitab dah saya telah terbitkan. Yang pertama kitab buku Rahsia Jutawan Akhirat. Yang kedua Super Talaki Fiqh Muamalat, dan yang ketiga ni kitab ni lah, kitab doa ni. Dan tahun lepas ni saya jangkakan saya terbitkan 2-3 buah lagi lah. Mungkin sambungan daripada Super Talaki tu. Yang kedua kitab Ratib, nama dia Ratib. Ratib Ahli Hakikat dan Makrifat. Nama pelik tu. nama sajalah pelik tu. Dan yang ketiganya dalam rangka saya nak buatnya ialah nak sambung beberapa amalan berkaitan dengan ilmu hikmah. Jadi insyaAllah doa-doakan mudah-mudahan ianya berjalan lancar, dan semuanya nanti saya akan letak dalam Shopee belakang lah. Shopee senang. InsyaAllah. Jadi jumpa lagi pada malam esok. Aku qauli hadza wa astaghfirullahalazim wa lakum. Terima kasih banyak-banyak pada semua yang hadir pada malam ini. Aku qauli hadza wa astaghfirullahalazim wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.